Luqman dengan tiba-tiba balik ke rumah tanpa menelefon terlebih dahulu. Farah, Zahila dan Mazuki terkejut dengan kehadirannya. Ketika ini, mereka sedang menonton televisyen di ruang tamu. Luqman pun duduk di sebelah Farah. Bila hari sudah larut malam, Zahila dan Mazuki pun naik ke atas dan hanya tinggal Farah dan Luqman saja. Waktu ini, Zahin pun sudah nyenyak tidur. Tiba-tiba, diri Luqman seperti dirasuk oleh satu lembaga, di mana dia terbayangkan wajah Sarah pada diri Farah. Luqman tidak sedar dan tindakannya terhadap Farah boleh menimbulkan amarah pada diri Farah. Namun Farah tahu Luqman tidak sedar apa yang dia sedang lakukan, kerana sememangnya Luqman terlalu rindukan arwah Sarah. Luqman hampir mencium dahi Farah dan Farah hampir saja terpukau dengan pandangannya. Mujur Farah sedar sebelum sesuatu perkara buruk berlaku. Farah pantas menahan perbuatan Luqman. Sejak itu, hubungan mereka berdua semakin renggang dan hampir 3 minggu Luqman tidak balik ke rumah. Masing-masing malu dengan perbuatan yang boleh merosakkan segalanya. Setelah agak lama tidak berjumpa, Luqman mengambil keputusan untuk bertemu Farah. Bila Luqman menelefon di rumah, Zaliha yang mengangkat panggilan itu. Dari situ, Luqman sudah ketahui yang Farah sudah mula bekerja. Luqman seperti jauh hati kerana Farah tidak menceritakan pun hal yang dia mahu bekerja itu. Luqman mahu mengajak Farah keluar makan malam dan membeli barang-barang Zahin. Bila sudah bertemu dan berada di restoran, masing-masing cuba meluahkan kejadian pada malam itu. Farah kalau boleh, dia tidak mahu Luqman ketepikan Zahin kerana hal itu. Lupakan segala sekretar dan jangan fikirkan kejadian itu lagi. Luqman menerima nasihat Farah dengan hati yang terbuka. Luqman dia mengajak Farah untuk menemaninya pergi ke majlis makan malam yang diadakan di sebuah hotel mewah. Farah pun bersetuju dengan ajakannya. Tapi sebelum itu, Zahila menasihati anaknya supaya sentiasa menjaga batas pergaulan. Dan lagi satu, rupa-rupanya Zahila tahu kejadian pada malam Luqman cuba apa-apakan Farah. Zahila intip mereka berdua ketika itu. Farah meminta maaf pada emaknya pasal perkara itu. Farah ada menerima panggilan dari Liza dan mengadu tentang Nazim. Nazim sering menelefonnya dan Liza menjadi mangsa orang tengah untuk bujuk Farah supaya menerima Nazim. Farah nampaknya bengang dan difikir Nazim seperti manusia yang tak reti bahasa. Oleh itu, Farah mengambil keputusan untuk berjumpa Nazim nanti untuk jelaskan perkara itu. Selepas itu, Luqman pun sampai dan meminta izin pada kedua orang tua Farah untuk membawa Farah keluar. Tapi sebelum itu, Luqman pergi melihat sebentar anaknya yang sedang tidur di dalam bilik. Semasa di hotel, mereka berdua begitu mesra sekali sambil melayani rakan-rakan sekerja Luqman. Berbual begitu gembira sekali. Tapi nampaknya Nazim telah melihat dengan matanya sendiri kemesraan di antara mereka berdua. Seperti yang dirancang, Farah mahu berjumpa dengan Nazim untuk menyelesaikan segala salah faham. Walaupun Farah sudah banyak kali bercakap perkara yang sama, Nazim seperti tidak terima yang Farah hanya anggap dirinya tak lebih dari seorang kawan. Hal di hotel pula, Nazim mahu mendapat kepastian apakah sebenarnya hubungan Farah dan Luqman. Farah pun menjelaskan bahawa dia dan Luqman hanya sebagai teman biasa. Farah menipu perasaannya pada Nazim. Dia tidak mengaku yang dia sudah mula sayangkan Luqman. Farah pun beredar dari restoran dan membiarkan hati Nazim digores perasaan luka dalam hatinya. Hal ini juga membuatkan Liza kasihan dengan Nazim. Tapi nak buat macam mana? Hal perasaan tidak boleh dipaksa. Zahila dan Mazuki berbincang sesuatu dengan Farah. Mereka berdua beritahu kedua orang tua Luqman telah datang ke rumah semasa Farah bekerja. Tujuan mereka datang adalah untuk memasuk meminang. Pada mulanya, Farah fikir orangnya adalah Nain. Tetapi, Abang Luqman. Tanpa banyak berfikir, Farah bersetuju dengan pinangan itu. Tapi tidak pada Abang Luqman. Luqman heran, kenapa Farah setuju dengan pinangan itu. Luqman tetap dengan pendiriannya bahawa tidak ada sesiapa yang boleh menggantikan tempat Sarah.
Farah pula tidak berterus terang pada Abang Lokman mengenai permintaan terakhir Sarah supaya nikah dengan Lokman. Farah mahu suatu hari nanti Lokman akan ikhlas menyayanginya, bukannya kerana amanat Sarah semata-mata. Farah mahu memberitahu hal sebenar mengenai surat terakhir arwah Sarah pada Liza. Farah mengajak Liza datang ke rumahnya untuk makan malam, dan selepas itu Farah pun memberi surat itu pada Liza. Dengan perasaan duka cita, Liza mula faham kenapa Farah bersetuju menerima pinangan dari Datuk Luffy dan Mak Engku. Liza keliru dengan matlamat Farah, sama ada Farah memang cintakan Abang Lokman ataupun kerana tanggungjawab untuk menunaikan amanah arwah. Farah minta pada Liza supaya merahsiakan tentang surat itu, dan dia mahu Liza menyokongnya dengan apa keputusan yang telah dibuat. Farah pun menjelaskan pada Liza yang sememangnya dia cintakan Abang Lokman. Lokman bersemuka dengan Farah dan dia mahu Farah membatalkan niatnya untuk menikah dengannya. Tapi apakan daya, Farah tidak mahu tarik balik keputusan yang dibuat. Dan Farah berkata kalau Abang Lokman mahu batalkan, kenapa tak berterus terang pada kedua orang tuanya saja? Lokman tahu maknya mahu dia kahwin dengan Farah supaya Farah dapat menggantikan tempat Sarah. Ini soalan abang yang terakhir. Farah tetap dengan keputusan Farah? Ya, tegas Farah. Baiklah, abang juga tetap tak berganjak dengan keputusan abang. Jangan harap Farah akan dapat abang sebagai suami Farah. Kalaupun abang terpaksa aku dengan rancangan mak dan abah, jangan harap abang akan membahagikan Farah, sebab dalam hati abang tak ada tempat untuk Farah. Walaupun hubungan Lokman dan Farah goyah, namun majlis pernikahan berjalan dengan lancar. Dengan sekali lafaz, Farah sah menjadi isteri kepada Abang Lokman. Tapi sepanjang perkahwinan mereka, hanya hati yang duka tersemai dalam diri Farah. Layanan Lokman terhadapnya seperti orang asing dalam satu bilik. Lokman tidak tidur sekatil dengannya, dan dia tidur di bawah beralaskan tilam toto. Tapi itu semua hanya sementara saja. Selepas 3 bulan perkahwinan, akhirnya Lokman menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Lokman meniduri Farah buat kali pertama. Farah dapat merasakan perasaan Abang Lokman yang sebenar terhadapnya. Farah dilayan bagaikan bidadari, dan Farah telah dikurniakan seorang lelaki yang paling sempurna dalam dunia ini.